Selamat sejahtera, Doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Wasugi Arumugam. Tajuk pembentangan saya ialah konsep gaya pembelajaran. Konsep gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran merupakan pendekatan atau cara bagaimana seseorang itu belajar dalam memperolehi pengetahuan. Keterangan ini diberi oleh Dr. Raghbir Kaur Joginder Singh. Pembelajaran pula merupakan kebolehan seseorang mengambil maklumat, mengekod dan failkan maklumat tersebut supaya ia menjadi mudah untuk digunakan apabila digunakan. Ada pelbagai gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran juga boleh dikatakan learning styles, iaitu di mana murid-murid menggunakan visual, iaitu prefer using pictures, images and spatial understanding. Selain daripada itu, musical dan auditory. Prefer using sound and music. Verbal. Prepare using words both in speech and writing. Physical or kinesthetic. Prefer using your body, hands and sense of touch. Logical or mathematical. Prefer using logic, reasoning and systems. Social. They are preferred to learn in groups or with other people. Solitary. They are preferred to work alone and use self-study. These are some examples. Learning style. Learning style ini juga merupakan cara seseorang individu bertindak balas terhadap dunia sekitarnya dan menggunakan gaya pembelajarannya berinteraksi dengan persekitarannya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, gaya bermaksud cara atau kelakuan. Maka, gaya pembelajaran seseorang merujuk kepada style atau cara pembelajarannya. Konteks psikologi pendidikan, gaya pembelajaran ialah cara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses maklumat untuk membentuk konsep dan prinsip. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran. Iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran adalah rangsangan fisiologi, rangsangan sosial, rangsangan emosi, rangsangan persekitaran dan rangsangan psikologi. Dunn and Dunn 1982 menyatakan gaya pembelajaran sebagai cara bagaimana unsur-unsur daripada 5 rangsangan, iaitu seperti yang dikatakan persekitaran, emosi, sosial, fisiologi dan psikologi dapat mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami, berinteraksi dan bertindak balas kepada persekitaran pembelajarannya. Ada beberapa gaya pembelajaran. Yang pertama, gaya pembelajaran adalah cara yang konsisten untuk bertindak dan menggunakan rangsangan dalam konteks pembelajaran. Gaya pembelajaran bukan menekankan apa yang dipelajari, tetapi bagaimana seseorang itu memilih cara untuk belajar. Gaya pembelajaran juga adalah usaha dalam menguasai dan memahami konsep dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan. Penyesuaian diri dengan aktiviti adalah amat penting bagi mengelakkan wujudnya perasaan tidak berminat untuk belajar akibat kebosanan dalam belajar. Dalam konteks psikologi pendidikan pula, cara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses dan memperolehi maklumat, ilmu atau pengalaman baru. Mengikut ahli psikologi mazhab kognitif, pelbagai cara membuat persepsi dan memproses maklumat untuk membentuk konsep dan prinsip.
adalah penting untuk mengetahui dan mengambil peduli akan sesiapa sebenarnya pelajar-pelajar atau komuniti di dalam kelas. Meneliti akan pendekatan yang bersesuaian yang dibawa oleh setiap pelajar, bakat serta minat mereka ke dalam situasi pembelajaran. Mengetahui bahawa setiap individu pelajar adalah berbeza dari aspek budaya, latar belakang dan tahap sosioekonomi yang memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Menurut Dunn and Dunn 1981, sesetengah individu dapat belajar dengan amat berkesan dalam keadaan yang sejuk, senyap dan teratur. Ada pula yang hanya boleh belajar dengan adanya muzik. Menurut Peterson 1979 dan Stewart 1981, gaya pembelajaran boleh merujuk kepada pendekatan pengajaran digemari oleh seseorang pelajar. Ada pelajar yang gemar cara belajar sendiri. Menurut Annie and Manford pula, pengalaman individu akan menentukan sama ada seseorang itu gemar pengalaman yang baru, menjalankan refleksi, mencuba idea-idea baru atau bersifat objektif. Stewart dan Felicity 1992 mendefinisikan gaya pembelajaran sebagai keadaan pendidikan di mana murid-murid boleh belajar. Contohnya, seseorang murid A yang telah mencapai keputusan yang cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna murid ni telah menggunakan gaya pembelajaran yang berkesan bagi dirinya. Sama juga dengan murid B, di mana dia tidak dapat mencapai matlamatnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini mungkin disebabkan oleh murid ni masih tercari-cari jenis gaya pembelajaran yang paling sesuai untuk dirinya. Katakan sebagai contohnya, dia minat terhadap lukisan atau nyanyian ataupun mewarna gambar. Ini adalah salah satu gaya pembelajaran yang murid ni mungkin meminati. Gaya pembelajaran harus diberikan perhatian kepada murid-murid yang merupakan individu yang berbeza oleh seseorang pendidik supaya murid dapat belajar dengan lebih berkesan. Setiap individu mempunyai gambaran atau persepsi tentang diri sendiri yang disebut sebagai konsep kendiri. Sebagai contoh, gambaran tentang rupa paras, fizikal, kebolehan, kelemahan, kesihatan dan tingkah laku seseorang murid itu disebut sebagai konsep kendiri. Ini juga akan mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang murid. Gaya pembelajaran yang mempengaruhi pembelajaran seseorang individu. Setiap individu yang bergelar pelajar yang belajar di mana-mana pusat pengajian ataupun sekolah semestinya mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri. Sebagai contoh, gaya belajar berkumpulan ataupun secara bersendirian dan lain-lain lagi. Gaya pembelajaran juga boleh dikaitkan dengan cara seseorang itu belajar untuk memahami sesuatu pelajaran yang dipelajari. Gaya pembelajaran seseorang itu adalah bebas mengikut kemampuan individu tersebut dan ia mestilah memuaskan keperluan individu. Contohnya, pelajar yang sentiasa bermotivasi dalam pelajaran akan sentiasa kekal fokus di dalam kelas dan mereka akan sedia bersemangat untuk belajar sesuatu yang baru. Manakala yang tidak bermotivasi akan sentiasa tidak berminat untuk belajar apa yang diajar oleh guru. Hal ini akan secara tidak langsung boleh menimbulkan rasa benci terhadap pelajaran. Juga mereka akan kehilangan rasa minat dalam belajar, maka boleh menyebabkan pelajar bertindak untuk ponting sekolah kerana merasakan sia-sia saja apa yang
akan dipelajarinya. Okay, ini adalah tanggungjawab guru dalam pengurusan gaya pembelajaran di bilik darjah. Okay, ada beberapa tanggungjawab guru dalam pengurusan gaya pembelajaran dalam bilik darjah, iaitu memastikan semua rutin dan peraturan dipatuhi oleh semua murid. Penampilan diri guru mestilah kemas dan sesuai, menetapkan peraturan rutin bilik darjah, memberi layanan secara adil kepada murid, mengabaikan berlakunya sebarang gangguan di bilik darjah, mengelakkan membuat konfrontasi dengan murid, memiliki unsur kecindan, mempunyai matlamat yang tinggi terhadap murid di bilik darjah, membuat perancangan awal dalam pengajaran. Okay, di setiap sekolah terdapat pelbagai cara pembelajaran di kalangan pelajar seperti membaca, memerhati, berbincang, perlakuan, pembelajaran serta secara sendiri, pembelajaran secara berkumpulan, belajar dalam keadaan tenang, pembelajaran dengan memasang muzik dan sebagainya. Okey. Ada ramai penyelidik yang mengkaji gaya pembelajaran yang lebih berkesan sesuai diamalkan oleh pelajar-pelajar. Maka mudahlah proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Selain daripada itu, para pendidik perlu juga menganjurkan pendekatan pengajaran supaya lebih proaktif serta responsif terhadap kumpulan. Ini adalah konsep gaya pembelajaran bilik darjah. Ciri-ciri guru efektif dalam gaya pembelajaran bilik darjah iaitu kualiti peribadi guru, kompetensi pengajaran dan pembelajaran, penghayatan budaya, penyayang. Gaya belajar merupakan suatu kombinasi bagaimana menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Ia juga berupa aspek ketika menghadapi informasi, melihat, mendengar, menulis, berkata, tetapi juga aspek pemprosesan informasi, sequential, analitik, global atau otak kiri, otak kanan. Aspek lain adalah ketika merespon sesuatu atas lingkungan belajar. Learning styles, gaya belajar dianggap memiliki peranan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tanggungjawab seorang guru bukan sahaja mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar, tetapi turut mempunyai satu tugas yang besar dalam memahami dunia pendidikan, yang sebenar terutamanya pengurusannya di dalam sebuah bilik darjah. Dengan mengetahui konsep dan teori gaya pembelajaran, guru dapat mengenal pasti pendekatan yang sesuai yang boleh diambil dan memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Sekian, terima kasih.